Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rezeki kurniaannya, limpahannya kepada atas kita, masih dapat bersama untuk mendengarkan kuliah pengajian ulum hadis, iaitu sambungan daripada yang telah lalu. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Ta'ala atas segala yang telah kita nikmati, daripada rezeki, daripada kesihatan, daripada nyawa yang masih kita diberikan ini. Semoga kita semua, apa yang telah berlaku, apa yang telah kita lalui pada tahun yang lalu itu, ia menjadikan kita sebagai insan yang lebih kuat imannya, lebih teguh ketakwaannya, dan lebih kuat atau kesabaran, sifat sabar kita. Dan kita diberikan keteguhan hati dan semangat dan keyakinan dan kekuatan untuk kita meneruskan tanggungjawab kita ataupun tugas kita sebagai seorang insan ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, insya-Allah. Amin. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan sambung pengajian kita dalam pengajian ulum hadis kita, yang di mana pada video yang lalu kita sudah selesai, alhamdulillah, dalam pembahasan atau pengupasan berkaitan dengan jenis-jenis ataupun pembahagian hadis daif kepada hadis yang sahih, hasan dan daif, iaitu kita dah bincangkan tentang segala-galanya berkaitan dengan hadis sahih, hasan dan daif. Tetapi hadis daif ni kita dah sentuh, alhamdulillah, pada permulaannya. Tapi ada banyak lagi bahagian hadis daif yang kita belum sentuh, iaitu jenis-jenis hadis daif. Itu maksudnya adalah apakah yang menjadikan hadis itu daif. Itu bukan satu sebab atau dua sebab, tetapi pelbagai sebab. Dan ia banyak sebabnya disebabkan oleh apa yang kita fahami daripada hadis daif ini adalah ia boleh berlaku kedaifan atau kelemahannya itu dari segi sanad, boleh jadi dari segi matannya, dan kebaikan masanya itu dari segi sanad lah. Kalau kita akan belajar ini, apa yang kita akan sentuh nanti, insya-Allah, dari segi pada muka surat 221, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan sambung pengajian kita, di mana kita dah selesai tentang perbincangan hadis daif pada video yang lepas. Dan kita dah bincangkan penerangan takrifnya, pengertiannya, apakah jenis hadis daif, apakah yang menjadikan hadis itu menjadi daif secara umumnya. Kemudian kita dah bincangkan apakah syarat beramal dengan hadis daif. Kita tahu bahawa hadis daif ini terbahagi kepada dua, hadis daif yang lemahnya atau daifnya itu ringan, ada yang berat. Dan kita dah bincangkan apakah hukum kita beramal dengan kedua-dua jenis hadis daif ini. Dan juga kita dah bincangkan bahawasanya di antara kategori hadis daif juga adalah hadis yang palsu, yang di mana hadis palsu ini adalah hadis yang ditolak kerana ia telah dipalsukan dan secara merupakan satu pembohongan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada jemaah sekalian, pada muka surat 220 kita akan bincangkan tentang jenis-jenis hadis daif. Seperti saya katakan tadi, hadis daif ini jenisnya banyak. Ada banyak sebab yang menjadikan sebuah hadis itu menjadi lemah atau menjadi daif. Kita akan lihat apakah yang menjadikannya. Dan yang menjadikan sebuah hadis itu daif itu disebabkan kerana ia tidak menepati syarat sahih. Dan syarat sahih, kalau kita nak ulang balik itu, pertama sekali untuk sebuah hadis itu menjadi sahih, dan pertama sekali hadis itu tidak berlaku sanadnya tidak boleh terputus, iaitu sanadnya mestilah bersambung. Kemudian kita kena pastikan bahawasanya semua perawi itu di dalam sanad itu merupakan perawi yang adil, perawi yang diterima, perawi yang diketahui, diiktiraf oleh para ulama lain sebagai perawi yang sihat, dan sebagainya. Kemudian kita pastikan bahawasanya perawinya semua itu adalah di kalangan mereka yang dhabit, yang di mana penjagaan hadis mereka itu adalah penjagaan yang mantap. Mereka tidak dan hafal, ia berkaitan dengan hafalan, ia berkaitan dengan penulisan. Kalau mereka tulis hadis melalui periwayatan hadis melalui penulisan. Dan juga kena pastikan bahawa hadis itu selamat daripada sebarang kejanggalan, dan juga selamat daripada mana-mana kecacatan yang tersembunyi ataupun yang terzahir, sama ada dekat dalam sanad ataupun di dalam matan.
Jadi itu adalah syarat sebuah hadis sahih. Jadi kita nampak ada banyak syarat ni, iaitu 5 syarat. Jadi mana-mana sebuah hadis itu kalau tidak menepati salah satu syarat itu, maka hadis itu tidak boleh menjadi sahih. Kalau tidak tepati syarat syarat yang mengatakan tentang dhabit, perawi yang dhabit itu, maka hadis itu boleh menjadi hadis yang hasan. Tapi kalau syarat dhabit itu terlalu lemah, terlalu tidak kuat terus ataupun sangat teruk, maka ia boleh menjadi hadis dhaif. Manakala syarat yang lain semua kalaulah dikurang sedikit, maka hadis itu terus menjadi hadis yang dhaif. Maka daripada sini kita boleh buat kesimpulan bahawasanya menjadikan sebuah hadis dhaif itu ada dua. Pertama sekali sanad yang gugur, dan kedua adalah tuduhan terhadap perawi. Jadi pertama sekali kita lihat di sini di mana penulis mengatakan bahawasanya sanad yang gugur itu ada dua jenis, iaitu sanad gugur secara jelas dan ada yang gugur secara tersembunyi. Bila kita fahami apa yang dimaksudkan dengan sanad yang gugur secara jelas, itu maknanya pengguguran sanad itu sama ada dekat salah satu tempat ataupun dua ataupun lebih, dekat dalam nama-nama salah satu daripada perawi itu dijatuhkan ataupun digugurkan. Maka kita boleh nampaknya secara jelas. Kita spot terlihat, maka kita dapat pastikan, dapat kenal pasti bahawasanya ada pengguguran di dalam sanad. Mungkin salah seorang daripada perawi itu tiada ataupun ada masalah, ada sesuatu yang tidak kena. Itu maknanya yang jelas yang kita boleh lihat. Tapi kalau dikata gugur secara sembunyi, itu bermaksud kepada susah untuk kita lihat masalah dia dari segi pengguguran sanad. Manakala tuduhan terhadap perawi ini pun ada dua sebab masalahnya. Pertama sekali tuduhan yang kedhabitan perawi, dan kedua adalah keadilan perawi. Kita nampak tadi di antara syarat untuk sebuah hadis menjadi sahih, di antaranya adalah pertama sekali semua perawi dalam sanad tersebut hendaklah di kalangan mereka yang adil, yang diterima, yang kuat keimanan mereka ternampak, keislaman mereka nampak zahir, mereka tidak bohong, mereka tidak pernah menipu, bukan di kalangan mereka yang maruah mereka terjatuh ataupun mereka melakukan kefasikan ataupun maksiat. Ini semua di antara maksud di sebalik keadilan perawi. Jadi tuduhan terhadap perawi ini pertama sekali adalah tuduhan terhadap keadilan mereka, dan yang kedua adalah tuduhan terhadap kedhabitan perawi. Kedhabitan perawi merupakan salah satu daripada syarat hadis sahih, iaitu kalaulah perawi itu dhabitnya itu kurang sedikit, mungkin boleh diselamatkan menjadi hadis yang hasan. Tetapi kalau kedhabitannya terlalu lemah, terlalu teruk, maka hadis tersebut boleh menjadi hadis yang dhaif. Dan kedhabitan itu ia merujuk kepada bagaimana mereka menjaga hadis mereka. Penjagaan dari segi hafalan, penjagaan dari segi ingatan, penjagaan dari segi cara mereka menulis dalam mereka menyampaikan, meriwayatkan hadis. Dan kalau mereka menulis, bagaimanakah mereka menulis di atas kertas ataupun di dalam kitab mereka, bagaimana mereka menjaga tulisan mereka ataupun penjagaan kitab ini. Jadi penjagaan kitab dengan penjagaan hadis melalui hafalan atau penjagaan hadis melalui kitab penulisan, dia sama seakan-akan cara penjagaan mereka, bagaimana mereka menjaga kaedah mereka meriwayatkan hadis. Jadi itu adalah jenis-jenis hadis dhaif. Secara kesimpulannya, kita akan masuk pada bahagian pertama, iaitu di mana sanad gugur, keguguran di dalam sanad, ataupun ada kehilangan ataupun ada perkara yang tidak seberkena di dalam sanadnya itu. Di mana penulis mengatakan bahawasanya sanad gugur ni ada dua bentuk, iaitu pertama sekali sanad gugur secara jelas dan sanad gugur secara tersembunyi, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Pertama sekali terlihat sanad gugur secara jelas. Ni ada banyak jenis, dan di sini penulis mengatakan ada 4 jenis. Pertama sekali munqati', kedua adalah mursal, ketiga adalah mu'dal, dan keempat adalah al-mu'allaq. Iaitu apa yang dimasukkan dengan sanad yang gugur secara jelas. Ni 4 ni lah, iaitu perawi dalam rangkaian sanad tersebut dengan mudah dikenal pasti ia digugurkan. Maknanya sepatutnya ada seorang perawi di dalam sanad ni, tetapi dia tak ada. Maksudnya apa? Maknanya ada sepatutnya kita sebagai pengkaji ataupun kita yang meneliti sanad tersebut, bila kita lihat pada sanad hadis, kita rasa macam sepatutnya seorang ni dia riwayatkan kepada orang lain, baru dia riwayat baru orang lain itu dia riwayatkan kepada dia dalam sanad, dalam rangkaian sanad. Tapi ada seorang yang dekat tengah-tengah tu dia hilang, maka yang A tu dia akan riwayatkan kepada C. Sepatutnya ada B, sepatutnya ada perawi B.
Tapi perawi B hilang, A meriwayatkan terus kepada C. Jadi ini, maka macam mana kita nak tahu A sepatut ada B di sana? Di sini kita kena mempunyai ilmu dalam hal berkaitan dengan sanad, berkaitan dengan pembelajaran sanad di Rasatul Asanid. Kita kena kenal siapakah anak murid seorang perawi yang dikenali ataupun masyhur itu. Dan bagaimana mereka meriwayatkan hadis, kepada siapa mereka selalu meriwayatkan hadis dan sebagainya. Ini semua kita kena pasti. Tapi kita nak tahu saja, kita nak dapatkan ilmu, kita tak nak masuk mendalam sangat berkaitan dengan mengenal pasti anak murid dengan guru dan sebagainya. Jadi saya akan terangkan secara general atau secara umumnya apa yang dimasukkan dengan keempat-empat kategori, iaitu pertama sekali hadis yang munqati', hadis yang mursal, mu'dal dan mu'allaq, yang di mana keempat-empat ni di bawah kategori sanad yang gugur secara jelas. Baiklah, kita akan masuk pada yang pertama, iaitu hadis yang munqati'. Apakah itu hadis yang munqati'? Kita lihat perkataan munqati' itu maksudnya inqata' yang qati'un, ataupun qata' maksudnya putus ataupun tidak bersambung. Dan manakala di sudut istilah memasuk pada hadis yang dalam rangkaian sanadnya itu ada terputus, ada yang terputus ataupun tidak bersambung. Sama ada yang dimasukkan dengan terputus ataupun tak sambung tu, maknanya ada seorang perawi yang digugurkan ataupun lebih di tengah-tengah rangkaian sanad. Ini penting. Di tengah-tengah rangkaian sanad. Kalau dekat awal sanad, iaitu yang dekat kepada Nabi, itu ada namanya sendiri, ada nama yang berbeza. Kalau yang akhir pun sama, tapi ini dekat tengah-tengah, dekat tengah-tengah sanad. Jadi maksudnya apa? Dekat tengah-tengah sanad sepatutnya ada seorang perawi yang tertentu yang meriwayatkan daripada seorang ini, dan yang perawi tersebut dia meriwayatkan kepada orang lain, tetapi perawi tersebut dia tidak wujud ataupun dia tidak ada. Maka itu perkara pelik lah. Maka mustahil untuk seorang itu dia meriwayatkan terus A meriwayatkan terus kepada C. Kerana sepatutnya ada B kat tengah-tengah. Kerana A selalu meriwayatkan kepada B dan B meriwayatkan kepada C. Nak kenal pasti ni semua, kita kena tahu tentang ilmu rijal. Kita kena kenal pasti biodata perawi. Kita kena tahu dia ni hidup pada zaman bila. Boleh tak A dengan C ni mustahil ataupun tak mustahil untuk mereka meriwayatkan daripada satu sama lain. Kerana kemungkinan mereka hidup pada zaman yang berbeza. Jadi biasa kalau hidup zaman berbeza, maka mustahil untuk mereka bertemu dan meriwayatkan hadis daripada satu sama lain. Dan sepatutnya kena ada B yang hidup pada kedua-dua zaman, mereka berjumpa kepada yang A dan C. B jumpa A dengan C, maknanya B hidup pada tengah-tengah di antara mereka berdua dan berjumpa dengan mereka berdua, dan B meriwayatkan daripada A dan meriwayatkan kepada C. Ni bila saya cakap meriwayatkan, saya letak kepada dan daripada. Kalau daripada, maka dia itu menjadi seorang anak murid, dan dia meriwayatkan daripada guru dia. Kalau saya akan meriwayatkan kepada, maknanya kepada maksudnya dia menjadi guru pada satu masa selepas itu dan meriwayatkan kepada anak murid dia. Jadi saya ulang balik istilahnya untuk hadis yang munqati', iaitu hadis yang di mana dalam rangkaian sanadnya itu tidak bersambung, ada terputus ataupun tidak bersambung, sama ada yang digugurkan itu adalah seorang perawi ataupun lebih di tengah-tengah rangkaian sanad. Kita lihat contoh hadis yang munqati'. Sebuah hadis yang penulis dia mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad dan Imam Malik dan lain lagi, dengan jalan sanadnya daripada Abu Qilabah, daripada Aisyah secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Abu Qilabah daripada Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis itu berbunyi akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Apa maksudnya? Iaitu seorang mukmin yang sempurna ataupun mukmin yang komplit, yang kamil adalah mukmin yang iman dari segi imannya lah, iman seorang mukmin yang komplit tu adalah mereka yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik, akhlaknya tercontoh, dan altafuhum bi ahli, dan lembut kepada ahli keluarganya. Maksudnya orang mukmin yang iman mereka sempurna adalah mereka yang berakhlak baik, berakhlak mulia, dan yang lembut kepada ahli keluarganya. Dan kalau kita perhatikan kepada hadis ini, sanadnya ada yang terputus.
Macam mana tak tahu sanad terputus? Kerana Abu Qilabah tidak mendengar sendiri daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Sayyidatina Aisyah, baginda beliau meninggal pada tahun 58 Hijrah. Manakala Abu Qilabah meninggal pada tahun 104 Hijrah. Maka Abu Qilabah tidak berjumpa berlainan zaman dengan Aisyah. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau Abu Qilabah tak meriwayatkan daripada Aisyah disebabkan mereka tidak pernah berjumpa ataupun maknanya tidak sezaman, maknanya sepatutnya ada seorang yang meriwayatkan daripada Aisyah dan meriwayatkan kepada Abu Qilabah, tetapi orang itu tak ada. Maka dalam hal ini yang kita menamakan hadis yang munqati', hadis yang terputus, kerana dia dah kat tengah-tengah, dia bukan dekat awal. Kalau dekat awal tu maksudnya daripada sahabat, daripada lepas Nabi, itu awal. Tapi lepas sahabat kita dikira sebagai tengah-tengah. Dalam sanad lah, dan rangkaian sanad. Jadi maka bagaimana kita lihat di sini untuk mengenali hadis munqati'? Apakah tanda-tanda dia? Jadi tanda-tandanya ada beberapa di sini. Pertama sekali, perawi tidak pernah bertemu dengan orang yang didakwa meriwayatkan hadis tersebut kepadanya. Macam contoh tadi, Abu Qilabah tak bertemu dengan Aisyah. Tetapi dalam sanad tu dia kata Abu Qilabah meriwayatkan daripada Aisyah. Maka ini satu perkara yang mustahil, kerana mereka berlainan zaman, maka mereka tidak bertemu. Maka ini merupakan hadis yang putus, dan ini merupakan tanda hadis yang dhaif. Jadi ada seorang yang tidak diketahui, tidak dikenal pasti, kita masih belum tahu sekarang. Itu macam nak tahu, kita kena kaji betul-betul lah. Kita kena bandingkan riwayat, kita kena cek riwayat-riwayat lain yang serupa dengannya, tengok mana tahu mungkin ada. Jadi kemungkinan hadis ini yang kita tengah baca dengan sanad ini, ia mungkin terputus daripada riwayat Imam Tirmizi. Tapi kalau kita tengok riwayat Imam Malik, seperti saya katakan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam Malik. Kemungkinan dari segi riwayat Imam Ahmad ada orang dia, dan kemungkinan daripada riwayat Imam Malik pun ada. Antara Abu Qilabah dengan Aisyah ada orang, ada nama, ada perawi. Dia bukan Abu Qilabah riwayatkan daripada Aisyah. Dan kemungkinan besar tak ada. Maknanya hadis ini dari riwayat lain semua merupakan hadis yang munqati' dan dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Ni contohlah, kemungkinan ada. Maka saya nak ulang balik tadi, untuk kita kenal pasti hadis itu munqati', di antara tanda-tandanya adalah perawi tersebut tidak pernah bertemu dengan orang yang didakwa meriwayatkan hadis tersebut kepadanya. Seperti tadi, Abu Qilabah tak bertemu dengan Aisyah. Dan kedua, mereka tidak pernah hidup sezaman. Macam tadi, tidak hidup sezaman, maka pastilah tak bertemu. Tapi nombor satu, tidak pernah bertemu. Tidak bertemu, macam kita nak tahu seorang perawi itu tak bertemu dengan orang lain, kemungkinan mereka hidup satu zaman, tapi mereka tak pernah bertemu. Macam ni kita nak kenal pasti mereka tidak bertemu. Ini kita kena lihatlah. Di antara cara-cara untuk kita kenal pasti ini, pertama sekali kita kena lihat, kita kena kaji biodata, tarikh lahir dan mati mereka. Kalau kita tahu tarikh lahir dan mati mereka, walaupun mereka hidup sezaman, tetapi kemungkinan seorang perawi itu, walaupun dikatakan dia bertemu dalam sanad tu, katakan dia meriwayatkan, contoh Abu Qilabah bertemu dengan Aisyah, tetapi dalam hal ini mereka hidup zaman mereka berbeza. Tapi kalau contoh zaman mereka sangat dekat, dan kemungkinan ada orang kata tu peluang yang mereka bertemu, maka kita kena lihat dari segi-segi lain. Tengok sejarah ilmu rihlah mereka. Tengok Aisyah ada pernah tak pergi mana-mana tempat ataupun mana-mana negeri, yang di mana kemungkinan Abu Qilabah pun ada. Iaitu kita kena lihat sejarah mereka. Kalau kita belajar tentang ulama', kita akan tahu bahawasanya ulama' ni mereka menuntut ilmu ataupun mereka berdakwah contoh, atau mereka menimba ilmu dekat negeri mana. Jadi ada pergi negeri Syam, ada ke negeri Basrah, ada pergi Makkah dan Madinah, ada pergi sini, ada pergi sana. Ada list-list dia. Jadi kita akan lihat semua sudut. Jadi bila kita lihat Aisyah dah pernah ada pergi tempat ni, kita tengok Abu Qilabah. Abu Qilabah ada tak pergi tempat-tempat gini? Dia pernah rihlah ataupun dia pergi bermusafir untuk menimba ilmu kat tempat-tempat gini tak? Jadi kalaulah kemungkinan ada kedua-duanya pergi berihlah dekat tempat-tempat begini, maka mungkin ada kemungkinan mereka bertemu dan mereka meriwayatkan hadis daripada satu sama lain. Tapi tak cukup di sana saja. Kita kena lihat daripada pelbagai sudut. Kemudian kita lihat, kita kena bandingkan, kita kena tengok
bila kalaulah contohlah Abu Qilabah pernah datang ke Madinah dan Aisyah memang tinggal dekat Madinah. Abu Qilabah pernah datang ke Madinah. Kita kena lihat juga Abu Qilabah datang ke Madinah tahun berapa. Kemungkinan kalau kita belajar biodata para perawi, kita dapat tahu mungkin ada informasi di sana, ada detail yang diberikan. Dan kita tengok mungkin Aisyah, masa Abu Qilabah datang, Aisyah keluar bermusafir. Kita kena kaji sejarah, kita kena kaji biodata mereka. Dan sudah tentulah kita kena lihat dari segi kita kena bandingkan lah antara sanad-sanad lain lah. Tengok tak, kalau kita tengok hadis lain, mungkin kemungkinan ada hadis yang di mana hadis yang di mana Abu Qilabah dan Aisyah mereka bertemu dalam sanad-sanad lain lah dari segi sanad. Mungkin ada hadis lain yang di mana Abu Qilabah meriwayatkan daripada Aisyah, tapi dalam hal ini mustahil. Tetapi itu contoh saja. Jadi apa yang saya sebutkan tadi itu adalah cara-cara tanda-tanda kita mengenal pasti hadis yang munqati' ataupun hadis yang terputus. Dan sebenarnya apa yang dikongsikan tadi, tanda-tanda cara-cara kita untuk mengenal pasti hadis yang munqati' ini merupakan satu proses yang biasa ataupun proses yang mesti untuk kita dalam kita mengkaji sebuah hadis itu, sama ada dia sanadnya gugur ataupun tidak. Kita kena kaji biodata para perawi. Kita kena kaji sejarah rihlah mereka ataupun bagaimana dalam musafir mereka dalam menuntut ilmu hadis ataupun dalam menimba ataupun meriwayatkan hadis, mencari hadis daripada ulama-ulama lain dekat negeri-negeri lain. Dan para ulama mereka sepakat mengatakan hukum sebuah hadis yang munqati' itu adalah hukum yang dhaif, dan disebabkan tidak dikenali identiti ataupun tidak dikenal pasti siapakah perawi yang digugurkan. Kalaulah kita dah buat kaji apa yang saya sebutkan tadi, daripada nak mengenal pasti tanda hadis yang munqati' itu, kita dah check biodata, kita dah kaji perbandingan periwayat yang lain, kita dah tengok sejarah mereka, kita dah lihat semua sudut, dan kita masih tak dapat pastikan ataupun kita tak dapat jawapan sama ada mereka pernah berjumpa ataupun tidak. Maka dalam hal ini kita akan mengatakan bahawasanya hadis ini adalah hadis yang munqati' kerana kita tidak dapat mengenal pasti perawi antara Abu Qilabah dan Aisyah. Siapakah itu? Dan dalam hal ini kalau kita lihat bagaimana para ulama hadis dalam mereka meneliti hadis, mereka sangat tegas dalam hal ini. Kerana kalau seorang itu tidak dikenal pasti, kita tak boleh macam orang kata tu assume ataupun kita tidak boleh sangka. Dalam hal ini kita tak boleh macam orang kata tu husnuzan. Kita tidak boleh, dalam ilmu hadis tak boleh husnuzan. Ada mungkin sedikit ruang yang para ulama husnuzan, tapi dalam hal ini tidak boleh. Kalau tidak dikenal pasti, maka hadis menjadi hadis yang dhaif, walaupun perawi yang lain dalam sanad tersebut adalah perawi yang kuat ataupun perawi yang adil, terputus. Kita bukan bincang dari segi keadilan ataupun kedhabitan perawi. Kita bukan bincangkan dari segi tuduhan terhadap perawi. Kita bincangkan tentang sanad terputus. Kerana hadis itu dia boleh daif kerana sanadnya terputus ataupun ada tuduhan terhadap perawi. Dan ini yang nombor satu. Jadi kita tak boleh assume bahawasanya mungkin kita terima saja hadis ini. Kerana mungkin mungkin perawi yang antara Abu Qilabah dan Aisyah itu bukan perawi yang kuat, perawi yang adil. Kita tak boleh macam itu. Dalam ilmu hadis itu bukan cara dia, dan para ulama mereka tegas dalam hal ini. Kalau ada tidak dikenal pasti ataupun tidak diketahui siapakah perawi yang gugur itu, maka kita tolak hadis ini yang merupakan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ringan ataupun berat, itu adalah masalah yang lain. Itu masalah lain, kita kena itu perbincangan yang lebih panjang, lebih mendalam, dan itu memerlukan kepada penelitian terhadap sanad. Okey, tak apa, ini kita cuma nak bincangkan secara umum saja, ataupun kita nak mengenal pasti tentang jenis-jenis tentang hadis yang dhaif. Alhamdulillah. Jadi saya akan berhenti kat sini dahulu.
Kita akan, setiap video saya akan cuba terangkan apa orang kata tu satu jenis lah. Jadi kita tak adalah kita nak muatkan banyak-banyak jenis hadis dhaif, kerana setiap kategori atau setiap jenis hadis dhaif ini memerlukan kepada perbincangan ataupun memerlukan kepada pengupasan yang panjang. Jadi saya tak nak para pendengar sekalian semua nanti pening-pening. Kita berhenti di sini saja. Jadi apa yang kita belajar tadi berkaitan dengan salah satu daripada jenis hadis dhaif yang pertama, yang di mana hadis dhaif yang ia didaifkan disebabkan ada keguguran ataupun hilangnya perawi di dalam sanad, dan perawi tersebut tidak dapat dikenal pasti, maka ia adalah hadis yang munqati'. Dan munqati' ni kalau dia kegugurannya berlaku di tengah-tengah, iaitu bermulanya tengah-tengah tu selepas sahabat dan seterusnya. Jadi itu adalah hadis yang munqati' yang pertama. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan bincangkan tentang hadisun mursalun ataupun hadis yang mursal, insyaAllah. Dan yang seterusnya lah. Saya agak macam gini 25 minit cukup untuk satu kategori. Wallahu ta'ala alam. Kita akan bertemu lagi untuk video yang akan datang. Kita akan sambung pengajian kita nanti, insyaAllah. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.